Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Shalom saudara-saudari. Bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Yesus orang yang pertama dilahirkan semula. Haleluya. Ayat pembukaan kita diambil dari Wahyu 1 ayat 5 yang berbunyi, serta dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari kematian, penguasa raja-raja di bumi. Haleluya. Saudara-saudari, semasa saya masih seorang umat Kristian yang muda dan ketika saya memberitakan Injil kepada orang ramai sambil meminta mereka untuk menerima keselamatan Kristus dan dilahirkan semula, beberapa orang daripada mereka datang bersemuka dengan saya dan bertanyakan soalan ini, mengapa saya harus dilahirkan semula, sedangkan Yesus pun tidak dilahirkan semula. Daripada pengertian saya yang terhad pada waktu itu, saya menjawab bahawa Yesus tidak perlu dilahirkan semula kerana dia adalah anak Allah. Tetapi apabila saya mempelajari Alkitab, saya mendapati bahawa Yesus perlu dilahirkan semula dan dia sebenarnya telah dilahirkan semula. Persoalan yang mungkin timbul dengan segera dalam fikiranmu adalah bila dia dilahirkan semula. Menurut Injil pembukaan kita, Yesus telah dilahirkan semula pada hari dia dibangkitkan daripada kematian. Jadi, mengapa Yesus perlu dilahirkan semula? Jawapannya adalah mudah. Dia perlu dilahirkan semula kerana dia telah dijadikan dosa untuk kita di kayu salib. Alkitab mencatatkan bahawa dia telah menjadi dosa supaya kita dapat menjadi kebenaran Allah di dalam dia. Haleluya. Baca 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus telah mengambil sifat kita dan menjadi pengganti kita yang sempurna. Dia mengambil tempat kita dan menjadi kita di kayu salib. Apabila Allah melihat Yesus di kayu salib itu, dia melihat kamu, dia melihat saya, dia melihat setiap lelaki, wanita, budak lelaki dan budak perempuan yang telah dilahirkan dan akan dilahirkan ke dunia ini. Dosa-dosa kita diletakkan kepadanya dan dia mati dalam keadaan itu, memikul dosa-dosa kita dan dikuburkan demi kita. Saudara-saudari, tetapi puji syukur bagi Tuhan kerana ia tidak berakhir di situ. Setelah dia membayar hukuman penuh untuk dosa-dosa kita, Alkitab mengatakan bahawa dia telah dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa untuk pembenaran kita. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptism dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup
dalam hidup baharu. Haleluya. Baca Roma 6 ayat 4. Saudara-saudari, dia perlu dibangkitkan daripada kematian dan hidup dalam hidup yang baru, yaitu kehidupan kebangkitan, untuk membuktikan bahawa apa yang Dia telah lakukan kepada kita adalah cukup untuk pembenaran kita. Dia telah dipanggil sebagai anak sulung daripada kematian. Itu bermaksud anak sulung yang keluar dari kematian rohani dan dilahirkan semula. Dia mengetuai ciptaan baru. Maha mulia Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa yang benar, aku bersyukur kepadamu atas kematian dan pengorbanan Yesus yang menggantikan tempatku bagi menjadikan aku benar. Sekarang melalui kebangkitannya yang mulia, aku menjalani kehidupan ilahi, menguasai dan memerintah dengannya dari alam syurgawi, dalam nama Yesus. Amin. Renungan tambahan kita diambil dari Kolose 1 ayat 18, Roma 8 ayat 29 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 33. Sekian perkongsian saya pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.